Kita intro dulu. La 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 la. Jadi alhamdulillah. Sebenarnya saya berasa sangat-sangat teruja tuan-tuan sekalian kerana dapat bersama-sama dengan dua orang yang cukup-cukup hebat ini. Wabi Viral saya rasa tidak perlulah diperkenalkan. Satu Malaysia kenal siapakah dia. Banyak kali mendapat liputan media negara kita ini, tidak kira media alternatif ataupun media perdana, di mana beliau merupakan pempengaruh yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan sebelum saya mengenali dia pun, beliau merupakan satu-satunya pada ketika itu influencer politik dekat YouTube yang ada silver play button YouTube. Dan saya rasa rekod itu memang tidak akan dapat dipecahkan sampai bila-bila lah, insya-Allah. Dan beliau juga merupakan seorang influencer yang mempunyai begitu besar sekali dia punya share, dia punya view share dekat TikTok pada ketika akaun lama. Sebelum akaun lama tersebut telah di-ban, saya dengan Wabi Viral menjadi mangsa kena ban oleh kerajaan banyak kali. Masalahnya sedih kita orang tahu. Penat kita kumpul follower sampai ratus-ratus ribu, tengok-tengok kena ban. Sedih. Tapi tak apalah, itu asam garam perjuangan. Dan juga Wabi Viral seperti mana yang saya kenali secara peribadi, sebenarnya beliau seorang yang sangat-sangat concern terhadap apa yang berlaku terhadap masyarakat. Kalau saya jumpa dia setiap kali, hanya satu perkara yang akan dituturkan, iaitu apa nak jadi dengan kita ni? Apa nak jadi dengan kita ni, Faiz? Itu je ayat dia. Apa nak jadi negara kita ni, Faiz? Aku dah pening, Faiz. Itu ayat dia selalu. Kalau saya rakam dah setiap kali cakap macam tu, dan saya dapat RM1 setiap kali cakap macam tu, saya jutawan dah, tuan-tuan. Sebab setiap kali saya jumpa dia, itulah ayat dia. Apa nak jadi? Apa akan jadi? Apa nak jadi? Apa akan jadi? Manakala Ustaz Zubir pula, macam ni, saya rasa anda semua mengenali beliau sejak mula-mula saya bersama-sama beliau membuat podcast ketika menjelang PRN, di mana pada ketika itu saya telah diajak untuk membantu kempen N32 Sri Setia secara pas-pasan lah, bak kata orang Jawa. Dan alhamdulillah, persahabatan kami, perhubungan kami, kerjasama kami tidak terhenti setakat itu saja. Bahkan sampai ke hari ini, Ustaz Zubir juga telah memanggil saya untuk membuat liputan berkenaan dengan pembinaan kuil yang tidak menepati spesifikasi JPS dekat Desa Mentari. Dan juga baru-baru ini saja Ustaz Zubir ada hadir ke studio saya di mana kita telah membincangkan tentang implikasi pemansuhan Akta 418, iaitu Akta Anti Sondol Isteri Orang. Dan benda itu sebenarnya impact dia boleh katakan sangat-sangat besar jugalah. Dan saya sangat-sangat berbesar hati untuk bersama-sama dengan kedua-dua rakan baik saya pada malam yang berbahagia ini, di mana kita dapat membantu untuk berikan pencerahan kepada anda semua tentang apakah yang berlaku sepanjang 2023 dan apa yang bakal kita jumpa sepanjang tahun 2024 ini. Sebelum saya nak memanjangkan program kita ini, saya ingin menjemput Wabi Viral. Boleh kata-kata aluan, sepatah dua kata? Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Terima kasih kepada Ustaz Zubir, PAS Petaling Jaya kerana sudi menjemput. Saya rasa itu satu aktiviti yang bagus, sebab sejak lepas PRN Selangor, kita tak ada aktiviti seperti ini lagi di Selangor. Dan adalah amat penting untuk momentum ini kita teruskan supaya nanti insyaAllah bila PRN yang akan datang, kita boleh pastikan ada perubahan kerajaan negeri Selangor. Itu saya rasa sangat penting. Terima kasih. Saya amat hargai apa yang PAS Petaling Jaya buat, satu inisiatif dan effort yang sangat bagus. Okey, terima kasih kepada Wabi Viral atas kata-kata aluan tadi. Dan Ustaz Zubir, sikit kata-kata aluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wabi Viral, Papa Mary. Terus Wabi Viral, Papa Mary yang jadi moderator. Jadi terima kasih, dan juga terima kasih kesudian Wabi Viral datang untuk bersama-sama di atas pentas akhir tahun 2023. Kita bawakan supaya kita jangan lupa apa yang berlaku 2023 dan kita kena ada tekad baru di 2024, sebab perjalanan kita masih panjang. Walaupun
pilihan raya yang ke-15 telah menunjukkan hasilnya. Kita dah tengok hasil dia. Kita rasa sedih ke, kita rasa marah ke, kita rasa apa pun, dah itulah jadi ketentuannya. Dan kita ada masa untuk pilihan raya yang ke-16. Sebagaimana yang sebut oleh YB baru tadi, momentum ini tidak boleh diam. Ramai orang kata, ini musim hujan, saya buat program lah. Ni kita terpaksa lawan dengan kantor. Malam ni ada pemuzik iringan. Awal tadi pemuzik awal, ni iringan. Sambil berceramah, dia pun menegur kita. Ya? Tapi rakyat tidak boleh ditidurkan dengan isu-isu yang sepatutnya difikirkan bersama dan diambil tindakan secara bersama untuk membawa perubahan. Sekurang-kurangnya 2024 kita dah tahu dah arah tujunya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Zubir Embong atas pengenalan tadi, insya-Allah. Jadi dengan tidak memasa, saya akan mengalihkan soalan saya pertama kepada sahabat saya iaitu YB Viral. Okey, YB Viral. Yang pertama sebelum saya nak cerita ni, YB Viral itu bukan bermaksud yang berhormat ada anak bapa duk kata YB Viral ni cuba nak menyamar je YB. Tak. YB itu maksud dia yang bersuara. Yang bersuara viral, bukan yang berhormat viral. Tapi kita kalau anak bapa duk kata nak jadi YB, insya-Allah kita doakan Piala 16 nanti jadi YB sungguh. InsyaAllah. Siapa setuju YB Viral jadi YB pada tahun yang angkat tangan. Yang dekat TikTok dekat mana tolong kata setuju dekat ruangan chat. Kalau nak anda nak YB Viral jadi YB untuk mewakili anda ketika Piala 16 nanti. Sebut setuju. Tapi itulah dia, YB Viral ada cakap ke saya, rahsia. Itu nanti. Bukan cerita sekarang. Okey, YB Viral. Tadi ketika peringkat awal tadi, saya ada mengemukakan beberapa rentetan peristiwa yang berlaku. Ada yang saya tahu saya terlepas pandang. Ada yang saya tahu mungkin saya tidak ceritakan dengan penuh, dan juga ada benda yang dekat dengan hati YB Viral, di mana perkara itu memang merupakan satu perkara yang YB kata macam aku tak boleh diam pada ni, aku kena fight kan. Jadi kita tahu sepanjang tahun 2023 YB Viral adalah salah seorang influencer, saya tarik balik ayat saya, merupakan influencer yang sangat-sangat lantang memperjuangkan tentang isu-isu rakyat, terutamanya berkaitan dengan ekonomi dan juga tata kelola. Di mana kalau anda semua perhatikan video-video YB Viral, anda akan dapati tona dia adalah hampir sama, iaitu everything is about economy dan juga pasal tata kelola. Kalau tak adalah sampai Rafizi ajak debat. Tengok backtrack jadi Q&A session podcast kan. Jadi YB Viral dengan secara mudahnya, mungkin YB Viral boleh tambah ataupun memperbaiki recap yang telah saya sebutkan tadi berkenaan dengan ekonomi dan juga tata kelola itu. Silakan. Saya dan kawan-kawan sebenarnya berkempen untuk Barisan Nasional di PRU 15. Ramai kawan saya yang kempen dengan saya ada malam ni. Kami diminta oleh Tok Mat Hassan untuk membantu Barisan Nasional. Saya rasa walaupun kami ni terkenal ketika itu lantang bersuara kritik Ismail Sabri, walaupun beliau daripada UMNO, kritik Ismail Sabri. Kami ni sebenarnya adalah penyokong Barisan Nasional yang tidak pernah aktif dalam politik, sehingga kita tengok betapa teruk jadinya Barisan Nasional. Selepas PRU 14 kami berkumpul ramai-ramai, kita kata negara ini memerlukan suara semak dan embang. Malah NGO yang saya co-founded pada tahun 2018 adalah yang pertama bersuara dan berkempen untuk diadakan, melobi untuk diadakan Akta Anti Lompat Parti dan juga peruntukan kewangan setara bagi semua ahli parlimen. Sejurus selepas masa kami setuju untuk berkempen untuk Barisan Nasional, walaupun kami ini sangat kritikal terhadap Barisan Nasional, itu kami sebenarnya.
walaupun parti yang kami sayang, walaupun kita tak suka leader-leader seperti Zahid Hamidi, saya cakap terus terang, kami tetap percaya walaupun kami kesetiaan kami kepada Barisan Nasional itu dah nombor 7, nombor 8. Kesetiaan kami adalah kepada raja dan negara dan juga rakyatnya. Parti doesn't matter kalau rakyat itu susah. Sebab itu kami kritik sebelum ini, kekal mengkritik daripada zaman Tan Sri Muhyiddin, pada zaman Ismail Sabri. Selepas PRU 15, masa pergi berkempen tu, saya dah cakap dengan Tok Mat, saya yakin UMNO akan kalah, tapi saya nak tanya Tok Mat, Tok Mat akan bertanding atau tidak jadi presiden UMNO. Sam Yahya ada di situ, Richard ada di situ ketika itu. Tok Mat kata he won't be stupid anymore, dia akan run for presiden UMNO. So kata itu berbaloi untuk kita meninggalkan kerja kita 1 bulan untuk berkempen untuk Barisan Nasional, hanya untuk menyaksikan Barisan Nasional tak jatuh sampai 15 kursi. Itu saja. Bila dapat kursi banyak ni, kita kata okey, Alhamdulillah. Kita dengar bila Barisan Nasional kata nak jadi pembangkang, Alhamdulillah, itulah cara yang sepatutnya dibuat. Tetapi kita pun tahu apa yang terjadi, dan terbentuklah satu gabungan yang paling membawa kecelakaan kepada negara. Saya terus terang cakap, membawa kecelakaan kepada negara. Gandingan Anwar dan Zahid akan membawa kecelakaan kepada negara. Bayangkan, pada PRU ke-15 kita masih lagi berkempen, lepas tu melobi untuk UMNO Barisan Nasional menjadi pembangkang. Kemudiannya mereka bentuk kerajaan, jadinya Anwar dan Zahid. Adik saya Nazrin kata, we cannot let this happen. We cannot let this happen. Setahun yang lalu, kami pakat-pakat kata kita sekarang ni suara untuk semak dan imbang menentang kecelakaan yang bakal berlaku akan terletak di bahu kami. Tanggungjawab itu berada di bahu kami. Ketika itu pun YouTube saya dah berpuluh juta orang yang menonton. Puluhan juta. Jadi saya kata memang tanggungjawab itu berada di bahu kita, kerana kita tahu gandingan Anwar yang sangat inkompeten bersama dengan Zahid yang lagi teruk daripada Anwar akan membawa begitu banyak keburukan kepada negara. Menggagau kami cari tempat untuk dibuatkan satu base untuk melawan kerajaan ini, kerana kami tahu setahun nanti kita akan berada di landasan yang sangat salah. Pada 10 hari bulan 12 tahun lepas, kami berjaya menyewa studio. Kami sewa studio dan kami kata, okay, let's gather all the team. Kita akan memperjuangkan negara kita. Kita akan memperjuangkan nasib rakyat. Jadi kita dah nampak apa yang berlaku dari bagaimana as soon as Anwar take over, dah nampak yang dia ni tak ada clarity dalam mentadbir negara. Dia tak ada clarity, tapi dia ni dia crystal clear, dia ni sebenarnya mempunyai banyak benda-benda dendaman yang perlu dibuat. Ini menyebabkan dia sidetrack. Orang 100 hari yang pertama memegang jawatan Perdana Menteri, dia kena tengok isu-isu mengenai ekonomi. Dia gagal melaksanakan tanggungjawab itu. Bila 100 hari yang pertama dia dah gagal dalam menyaksikan, dalam membentuk atau dalam menetapkan ke mana kita akan pergi setahun nanti, dari situ kita tahu it is going to be a disastrous year. Anwar bercakap mengenai hutang negara, Rafi Sirami pun dah bercakap mengenai hutang negara. Bagaimana ketika itu mereka menjerupuk kepanasan apabila hutang negara itu bertambah setiap tahun. Mereka ini, bila kita tengok dia bentang bajet, kita tahu dah masa itu dia akan menjadi Perdana Menteri pertama dalam sejarah Malaysia yang membuat hutang mencecah 100 bilion setahun. Mencecah 100 bilion setahun tidak pernah dibuat oleh mana-mana Perdana Menteri. Dan benda itu terbukti akhirnya apabila kita tengok dekat Bank Negara ada 104 bilion hutang baru ditambah setakat ini tahun ini. Keduanya, apabila mereka masuk, kita tengok Perdana Menteri
if you have someone, kita macam ni tau, bila syarikat jugalah, bila kita ada ketua syarikat tu yang memang tak bagus, yang tak cekap membuat kerja, yang tak boleh membuat kerja, that is not fit to be there, habislah orang-orang bawahnya pun sama. Kita nampak pemilihan menteri-menteri kabinet menteri kata this is satu kabinet yang akan membawa negara ke belakang berpuluh tahun bila mereka dah habis penggal ini. Kita nampak masa tu mereka dah mula buat rahmah. Saya ingat lagi ketika itu Mak Iban sama Yahya, kita bersuara menentang inisiatif rahmah. Masa tu orang kata saya gila. Bulan 2 orang kata saya gila, orang kata Olivia ni gila kerana menentang rahmah. Sedangkan ketika itu kita kata rahmah ini dibuat untuk menunjukkan hujung tahun nanti kerajaan berjaya menurunkan inflasi. Sebenarnya kerajaan memanipulasikan data-data diguna untuk mengira inflasi untuk memastikan by year end, hujung tahun, inflasi itu turun. Malah kita dah kata ketika itu hujung tahun ini inflasi akan turun kepada 1.6, 1.7 macam tu. Dia lagi turun daripada apa yang kita sangka. Bila kita kata dia nak gunakan rahmah, kan, dan kita dah tahu apa tujuan dia gunakan rahmah, kita kata habislah kita rakyat Malaysia kerana kerajaan, isu inflasi pun kerajaan tak boleh jujur untuk mengukur inflasi sebenar. Sedangkan polisi ekonomi yang mereka formulate, yang mereka come up this year, dia nak bergantung kepada dasar inflasi. Rafizi Zambi bercakap pasal dasar gaji progresif. Kalau satu benda dah tak asas mengenai inflasi, kau dah tak jujur, bagaimana kau nak berjaya tackle kita punya isu-isu berkaitan dengan ekonomi? Berbulan-bulan saya dan kawan-kawan kata Anwar Ibrahim tak ada hala tuju ekonomi, nak masuk ke PRN baru disebut dia kata dia nak ada hala tuju ekonomi. Ini berbeza Ustaz, ini berbeza dengan Najib Razak. Najib Razak masuk 100 hari kata ini kita punya direction. Tan Sri Muhyiddin masuk ketika COVID, ini direction kita. Ismail Sabri dalam tempoh masa 2 bulan kata kita punya panduan ekonomi adalah berdasarkan ini. Anwar masuk, dia bentangkan bajetnya, kita dah nampak ke mana bajet itu menghala, maka kita kata bersedialah untuk melawan kerajaan yang sanggup menipu untuk menunjukkan yang diorang ni perform as a government. Itu kerajaan yang kita ada sekarang. Sebab itulah kita nampak orang tanya kenapa ekonomi ini, kenapa harga inflasi kata rendah tapi dia tak reflect apa yang berlaku dekat market. Sebab kerajaan kamu telah mencipta satu program bernama Rahmah untuk memanipulasikan data-data sampling-sampling yang bakal dikutip untuk mengukur inflasi. Jika ada satu kerajaan yang tidak boleh jujur dalam satu perkara, kan, semudah dan sesimpel inflasi, bagaimana kamu boleh bergantung harap kepada kerajaan ini? So, kita tengok at the end of the year, kita nampak negara masih tak ada hala tuju ekonomi. Satu, negara tambah hutang 104 bilion. 2, negara menipu, kerajaan kamu telah memanipulasi inflasi. 3 benda ini akan menyebabkan kecelakaan besar menunggu 4 tahun lagi. Ini tak sebut lagi banyak benda. Tak sebut lagi pasal bagaimana clarity ekonomi tidak ada, itu dan ini tidak ada, apa pun tak nampak. Perjanjian yang dikata setiap kali dia kata dia pergi China dah bawa balik pelaburan. Kita dah persoalkan ketika itu, akhirnya tengok berapa banyak pelaburan asing bersih, aliran pelaburan asing bersih yang masuk dekat negara kita tahun ini begitu kecil sekali berbanding di bawah Ismail Sabri. Itu Perdana Menteri anda. Saya tak kisahlah sama ada betul cerita dia pelantar atau tidak. Yang penting dia tidak boleh membawa ekonomi kita ke hadapan. Tata kelola pula, saya tertanya-tanya sebelum ini, kenapa Mat Hassan yang berjanji kepada kami
dia akan run untuk jadi Presiden UMNO. Kemudian he broke that promise. Rupa-rupanya Mat Hassan terlibat dalam isu LCS. 720 juta syarikat yang dia miliki dapat tender projek daripada ketika Zahid Habibie menjadi Menteri Pertahanan. No wonder. And this kind of people, Mat Hassan appointed as a defense minister. Dia dilantik menjadi pertahanan. Itu bukan tata kelola. Itu adalah kita panggil tata kelaut atau bahasa kasarnya tata keliwan. Orang yang sibuk cakap pasal tata kelola, benarkan orang yang ada isu, terlibat dalam isu LCS menjadi Menteri Pertahanan. Kegilaan apakah itu? Bila disebut pasal perkara ini sekali sebelum PRN, menggelupur. Sebab itu saya yakin punca kenapa Mat Hassan dipindahkan daripada menjadi Menteri Pertahanan adalah kerana Anwar yakin jika lebih banyak informasi keluar, Anwar bakal disontot beramai-ramai oleh rakyat Malaysia yang akan mempersoalkan dia punya common sense dalam membuat keputusan. Itu saja dah jelas. Banyak lagi isu tata kelola sebenarnya. Itu saja saya ambil contoh. Bagaimana orang Perdana Menteri boleh letak orang yang mempunyai masalah, yang company yang dia miliki, yang dijual share dia pada tahun 2019, yang terlibat dapat projek 700 lebih juta. Boleh tengok di parlimen punya website, menjadi Menteri Pertahanan. Kegilaan apakah itu? So Anwar bukan saja gagal mentadbir ekonomi, Anwar tidak boleh dan tidak mampu menjaga, mempertahankan isu tata kelola. Sambung Faiz. Okey, terima kasih kepada YB Bara. Satu pembukaan yang saya kira itu pun dah wrap up everything dah masalahnya kan. Padahal YB Bara tak sentuh habis tu. Banyak lagi tak sentuh lagi YB Bara. Tak sentuh lagi pasal isu berkenaan dengan even melantik Zaid Amidi yang pada ketika itu masih lagi dibelenggu dengan 47 kes pun sudah melanggar tata kelola, betul? Tak sebut lagi tentang pelaburan yang orang kata makin lama makin berkurang. Pelaburan luar makin berkurang. And then kemudian pembuatan makin berkurang. KDNK makin berkurang. Tak sebut banyak lagi tau tuan-tuan. Baru sebut 2-3 benda sahaja. Tetapi saya mendengar dekat tengah-tengah ini pun dah rasa macam kecut-kecut dah hati masalahnya kan. Sebab mengenangkan betapa ya Allah, sebegini punya teruk negara kita ini berada keadaannya pada ketika ini. Dan benda ini lebih menakutkan kita. Apa yang bakal kita hadap pada tahun depan. Balak mana pula nak datang lagi tuan-tuan. Masalah cerita dia. Tapi sebelum dia cerita tentang balak mana lagi nak datang, saya nak beralih pada Ustaz Muhammad Zubir Embuh. Tadi dengan YB Bara Ustaz, kita dah cerita dengan Ustaz Zubir ni kena cakap dengan Terengganu sikit. Tadi dengan YB Bara Ustaz, kita dah cerita dah. Dah cerita pasal ekonomi, pasal tata kelola. Tapi dengan Ustaz ni kita nak swing ejah lebih sikit. Kita tengok pada tahun ini banyak sekali kita nak kata pencabulan tu taklah sampai mencabul, tetapi macam sedikit perliwatan undang-undang pun ada berlaku jugalah pada zaman kerajaan Madani ini. Banyak perkara yang tak sepatutnya berlaku, berlaku. Banyak perkara sepatutnya berlaku, tak berlaku. Dan rentetan daripada masalah ekonomi yang Wabi sebut tu, oleh kerana Ustaz terlibat secara langsung dengan rakyat hasil daripada PRN itu, Ustaz dapat tengok first hand tentang kesusahan masyarakat, khususnya dekat kawasan Desa Mentari, dekat kawasan Seri Setia ni lah. Betapa rata-rata kawasan ini, kawasan flat tu kebanyakan memang bukan kebanyakannya, semuanya B40 kan, tak kira apa bangsa pun B40. Dan hasil daripada masalah ekonomi itu kita dapat lihat rakyat ni makin lama makin tercengkam. Betul Ustaz? Jadi mungkin Ustaz boleh kita just recap sikit sepanjang tahun 2023 ni, apa yang Ustaz nampak macam tak berapa comel dari segi perundangan, apa yang Ustaz nampak tak berapa comel dari segi keluhan rakyat dan sebagainya. Sila Ustaz. Terima kasih Abang Ali. Tuan-tuan, puan-puan hadirin dirahmati sekalian, tak lupa rakan panel saya Wadi Waira, Abang Zam kat sana, dan seluruhnya yang ada pada malam ini yang dapat mendengar perbicaraan kita pada malam ini.
saya memang terjun dalam bidang undang-undang. Tapi dalam masa yang sama terlibat dengan politik. Jadi Malaysia ni kalau nak gambarkan kesan politik dia tu menjadikan apa yang disebut oleh YB tadi. Daripada undang-undang, kehilangan kepercayaan kepada sistem undang-undang negara juga menjadi sebab pelabur-pelabur tak berani nak melabur. Kalau pergi ke mahkamah, tiba-tiba kita katakan pendakwa raya tarik kes. Sebab kalau kes jenayah, tak kira lah komersial ke apa ke, ia adalah jenayah. Jenayah ni dia dibawa oleh institusi AG, Chambers ataupun institusi peguam negara. Bayangkanlah kes undang-undang yang melibatkan commercial crime, peguam negara bawa kes tiba-tiba tarik kes. Sebab tu orang hilang kepercayaan. Tuan-tuan, saya nak sebut, walaupun Papa Berry minta saya recap 2023, tapi saya nak sebut masa 22 bulan kerajaan yang dianggotai oleh PMX, 22 bulan berlaku kes seperti apa yang berlaku pada 2023, iaitu AG Chambers, institusi peguam negara, telah melepaskan kes yang sedang dibicarakan. Kes yang melibatkan rasuah bilion, bukannya RM10, bukannya RM100, bukannya RM1000, bilion. Ketika saksi ke-50 contohnya, ada 80 saksi, saksi ke-50 dipanggil untuk memberi keterangan. Kenapa ketika saksi-saksi ini dipanggil, tiba-tiba kes ini dihentikan dengan kaedah DNAA, discharge not amounting to acquittal, lepas tanpa bebas, bermaknanya peguam negara bersangkaan bahawa ada bukti yang kukuh yang belum selesai disiasat. Maka setelah penyiasatan selesai, kes ini akan dibawa semula sampai sudah kes rasuah tersebut diam. Sebab itulah rakyat berpuas hati. 22 bulan kerajaan awal itu jatuh, tak ada orang marah pun. Tak ada orang marah, orang gembira. Sebab dah lihat bukan satu tapi 11 kes, tuan-tuan, 11 kes. 11 kes telah DNAA-kan. Ingatkan mereka nak belajar. Rupa-rupanya orang nombor 2 dalam 2023, setelah mahkamah mendapati kes prima facie. Apa makna prima facie? Beban pembuktian telah lepas. Peringkat prima facie maknanya orang yang dituduh dikehendaki menjawab, membela diri. Dan jika sekiranya pembelaannya tersebut tidak memuaskan mahkamah, maka dia akan dijatuhkan hukuman. Kerana pihak pendakwaan telah berjaya. Bukan satu kes, tapi 47 kes. Bukannya pedagang bursa, bukannya pedagang kereta, bukannya pedagang unta, tapi TPM. Orang yang diberi kepercayaan nombor 2 memimpin negara menghadapi krisis 47 tuduhan yang telah
telah memakan belanja yang besar kerana kesnya dah bertahun dan ratusan saksi telah dipanggil. Bukan satu orang saksi, bukan dua orang saksi, ratusan saksi telah dipanggil. Mahkamah yang buat keputusan, kes ini prima facie. Tiba-tiba bagaimana yang diungkapkan oleh Papa Berry tadi, ketika AG Peguam Negara bercuti nak tunggu pencet, ada keputusan di NAA lepas tanpa bebas. Tapi percayalah, lepas tanpa bebas ni tak akan tahu ke mana hari tujuannya, seolah-olah dia akan jadi macam tu sampai bila-bila. Lebih-lebih lagi apabila kerajaan ini dikekalkan, tak akan tercapai cita-cita orang nak tengok pengadilan dalam kes ini. Tak akan sampai. Melainkan kerajaan ini dijatuhkan. Macam mana? Kita fikirlah sama-sama. Macam-macam cerita ada. Macam-macam gerak movement dibuat. Tak kisah. Daripada kita terus dibelenggu dengan krisis kepercayaan, orang tak percaya. Orang negara luar tak percaya. Kenapa pelapor jual semua equity sebagaimana disebut oleh Pak Berry tadi? Sebab mereka tak percaya. Kalau mereka menghadapi krisis di mahkamah, mereka tak percaya mereka akan diadili. Jadi keadilan, tuan-tuan, dia ada prinsip dia. Ya? Justice not only to be done, but must be seen to be done. Saksi keadilan ini tak boleh dilihat, dilaksanakan. Tidak boleh dilaksanakan saja, tapi mesti dilihat dilaksanakan. Maka timbullah krisis keyakinan kepada undang-undang. Ini akan menyebabkan satu signal kepada masyarakat, kepada penjenayah-penjenayah, kita ada peluang di NAA. Ada 47 kes besar macam tu pun, melibatkan bilion pun, melibatkan juta-jutaan pun boleh. Kita sikit aja, tuan-tuan akan tengok crime rates will rise. Dan inilah yang menyebabkan pelabur-pelabur hilang kepercayaan. Seterusnya, dalam kes ini, 47 kes sebelum itu dilepaskan. Dilepaskan bukan kerana tidak bersalah ataupun kita bersalah, tak tahu lagi. Tetapi kerana mungkin kurangnya nilai evidence yang ada. Mungkin. Tapi tak apalah, itu keputusan mahkamah. Masalahnya 47 kes itu bukan keputusan mahkamah, bukan hakim yang buat keputusan. Tapi orang yang dicalonkan oleh Perdana Menteri, AG, yang menasihatkan yang Tuan Agong nanti dia, pretend. So tengok tak dia punya krisis dia? Tengok tak dia punya tata ke laut dia tadi? Ataupun tata apa tadi? Geli nak sebut. Maka inilah gambaran kenapa kita berhadapan dengan begitu ekonomi yang begitu tenang. Selain daripada apa yang disebut oleh YB Viral tadi, saya berpandangan kepercayaan kepada sistem keadilan negara kita telah hilang sedikit demi sedikit. Dan insyaAllah bersambung ke depan juga. Okey, terima kasih kepada Ustaz Zubir. Tapi saya tertarik tahu bila Ustaz kata ekonomi kita tenat. Nanti sekarang anak papa kata ekonomi kita mana tenat? Oh, masa cuti ni ramai om jalan pergi Cameron jam. Konsert Siti Nurhaliza, tiket 2 jam habis. Kau fikir ada 33 juta rakyat Malaysia. Tolak yang budak kecil, tolak yang belum balik, ada 26 juta rakyat Malaysia. Itu daftar mengundi.
takkanlah 26 juta tu mampu beli tiket Siti Nurhaliza. Boleh agak-agak lah bang masalahnya kan. Dan di saat ada orang mampu untuk beli tiket Siti Nurhaliza, ramai lagi kat luar sana yang tak mampu nak beli beras walaupun 1 kilo pun masalahnya. Kau tahu tak? Jadi itu hakikat yang kita terpaksa hadap. Dan benda ini bak kata Ustaz Zubir berkaitan rapat dengan kekurangan kepercayaan, krisis kepercayaan, ataupun lebih ayat yang lebih tepat, defisit kepercayaan. Saya teringat tahu viral sebenarnya. Ketika satu program town hall dengan pelajar dekat USIM, seorang pelajar tu dia tanya dekat PM. Dia kata tentang defisit kepercayaan. Tapi PM jawab apa? Saya tak ingat dia jawab apa masalah sebab dia ke laut. Gila-gila ke laut. Saya tak tahu jawab apa masalahnya. Dia pusing sana, pusing sini. Dan masa saya nak ulas video tu ke Ustaz, yang video PM jawab soalan pasal defisit kepercayaan tu, saya tak tahu macam aku nak ulas di angle mana masalah, aku tak faham dia jawab apa. Macam mana saya nak ulas benda saya tak faham. Bukan tak faham tentang istilah yang PM gunakan, tapi kalau katalah dia jawab tepat, cuma istilah tu mungkin jargon sangat bagi saya, at least boleh ulas. Tapi masalahnya, orang tanya macam mana nak buat sampan, dia pergi jawab tentang nak potong kayu dekat hutan. Dia tak ada kena-mengena. Itu masalah dia. Tapi tak apalah, keluarkan cerita. Tapi dia itu dah. Kita balik pada Wayu Viral. Kita dah cerita tadi Wayu Viral tentang recap sedikit. Orang kata apa, bak kata orang, first impression will last. Betul tak? Benda yang berlaku pada peringkat awal ni, dia akan kekal selama-lamanya. Dan biasanya langkah yang sumbang buat pertama kali, biasanya akan menyumbangkan langkah untuk ketiga, keempat sebagainya. Kalau orang yang belajar Al-Quran, dia tahu dah, kalau dia salah baca satu huruf pun dekat Al-Quran, selepas itu confirm ke laut. Dia kena mula balik daripada awal. Contohnya kita baca ada satu ayat tu, kata kita tersalah sebut. Mungkin tersalah dia punya, kata apa, makhraj dia sebagai contohnya kan. Cubalah kita nak teruskan baca dengan betul. Tak jadi bang, kena ulang balik daripada permulaan ayat. Ni siapa yang memang jenis belajar Al-Quran tahulah ni. Itu yang berlaku dekat negara kita sekarang ini. Kita tahu dah, permulaan negara kita ini bermula dengan langkah kiri, bukan langkah kiri dah. Segala langkah ada masalahnya, kan? Dan benda ini, bak kata saya tadilah, kita rasa macam prospek untuk tahun 2024 ini sangat-sangat menakutkan. A very bleak prospect, to be honest. Jadi, sebagai seorang yang sangat-sangat memerhati tentang isu ekonomi, isu tata kelola, tentang perjalanan negara kita ini, dan tentulah banyak ramalan daripada Wabi Viral, daripada tim, daripada kita sendiri, banyak yang menepati sasaran sebenarnya. Dan itulah saya cakap terus terang, kadang-kadang saya tak suka borak dengan Wabi Viral pasal ni lah. So banyak ramalan kami tepat. Itu masalah dia. Dan kalau ramalan kami tepat dan ramalan kami itu tak bagus, kami pun nak dirisau, tak tidur malam. Sudah. Macam ni jadi dia kata Allahu Akbar. Sebab kami tahu, kami sentiasa betul dalam hal ini insya-Allah. Jadi Wabi Viral, walaupun saya tahu saya mungkin tak suka dengan perkara yang bakal Wabi Viral sebut, tolong jelaskan kepada penonton dekat padang ini, pada yang bahagia ini, dekat orang-orang dekat rumah flat kiri kanan kita ini, dan juga pada penonton dekat live TikTok atau Facebook atau YouTube di mana-mana sahaja, apa yang rasa-rasanya akan berlaku sekiranya kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim masih meneruskan tata kelola, tata keliwat, tata kelautnya, dan juga meneruskan perancangan ekonomi yang entah mana-mana. Walaupun DOSM kata negara kita ini berada dalam landasan ekonomi yang baik. Mungkin Wabi Viral have something to say about that. Silakan. Saya nak, saya bukan seorang peguam, tapi apa yang Ustaz Zubir cakap tadi adalah sangat-sangat betul. Bila kita nak tarik investment daripada luar, kita bercakap jumlah yang banyak. Setiap syarikat sebelum dia melabur, dia akan membuat risk profiling ataupun profile risiko. Benda-benda mengenai law and order adalah salah satu benda yang menjadi sangat-sangat penting untuk dipertimbangkan. Sebab sebagai seorang investor, saya akan masuk, saya nak bawa 1 bilion. Bila saya terkena something, bila saya menjadi mangsa, bagaimana saya tahu kerajaan dan proses undang-undang ini boleh bantu memberikan saya keadilan. Jadi apa yang Ustaz Zubir cakap tadi adalah sangat-sangat betul. Kedua, saya nak cakap sebelum kita pergi jauh, contoh pasal beras. Pasal beras tadi, beras bulan 3 saya dah beritahu kita akan berhadapan dengan krisis beras. Kita akan berhadapan dengan krisis beras. Kita akan berhadapan dengan krisis beras. Dalam office saya, dalam office kami ni,
kita hanya ada berapa orang. Kita boleh tahu, kita boleh tengok data, kita boleh nampak krisis beras akan terjadi. Kita dah kata krisis gula akan terjadi, krisis telur akan terjadi, dan akhirnya ia terjadi. Kerana kita boleh tengok data, berapa banyak tuaian, berapa banyak apa yang berlaku di sekeliling kita. Dan sekarang, tahun hadapan, kan, tahu tak? Beras sahaja, kita ni perlu makan beras Malaysia ni. Satu orang rakyat, macam umur yang dah 12 tahun ke atas lah, dia ambil sebanyak 120 kilo beras setahun. Very simple saya tengok bagaimana kita semua dah terkena tahun ini. 120 kilo setahun. Keluarga kalau ada 5 orang, dia makan lebih kurang dalam 600 kilo setahun. Keluarga 5 orang. Bayangkan 600 kilo sebulan 50 kilogram. Sebelum ini, bila dia makan beras yang beras tempatan, harganya adalah RM2.60 sekilo. Jadi mungkin mereka belanja lebih kurang dalam 50 kilo dalam RM130. RM130. Tapi tahun ini beras tempatan tak ada. Rata-rata ketika itu beli beras import. Mereka berbelanja dalam RM5 sekilo. RM2.40 lebih banyak sekilo. Keluarga 5 orang ni tadi, dia terpaksa membelanjakan ekstra RM120 sebulan untuk beras sahaja semata-mata. Apa dah jadi? It took months before government mula mengakui yang kita berhadapan dengan krisis beras. Kita dah kata krisis beras dah sampai, tolong cepat-cepat negotiate, pergi berunding dengan India. Kita bergantung dengan India. Pergi berunding dengan Cambodia, pergi berunding dengan Thailand, secure beras. Dia kata kita menyebarkan pembodohan. Tak lama selepas itu, Indonesia pergi berunding dengan India. Yang lain pergi berunding dengan Cambodia, Vietnam, Thailand untuk secure beras. Basic thing. Beras tak boleh handle. Kita ada Menteri Ekonomi dan Perdana Menteri yang buat lawak pasal beras. Rafizi boleh kata walaon yang makan beras import ni sebab tekak standard menteri. This is a total nonsense and this is a total bullshit coming out from a minister. Menteri Ekonomi kena tahu kenapa rakyat pergi beras import. Takkan Menteri Ekonomi tak tahu yang kita punya kebergantungan kepada import adalah dalam 35% ke 40% beras sahaja. Takkanlah Menteri tak tahu kalau rakyat ada pilihan, dia tidak akan membeli beras import. Jadi bila rakyat belanja beras import, anda sedar tak sedar, anda tanya sebelum ni anda makan beras tempatan, hujung bulan anda kata, kenapa ya belanja bulan ini banyak? Sebab anda sedar tak sedar, anda telah tambah 100 ke 120 ringgit sebulan hanya untuk beras. Adakah perkara ini akan berjaya diselesaikan dalam tempoh masa akan datang? Tidak. Sebab kita ada kerajaan yang tak boleh acknowledge. Malah saya nak beritahu anda, seperti mana saya beritahu anda sebelum ini, yang beras akan ada krisis, minyak masak akan berhadapan dengan krisis mulai bulan 5. Ketika itu, mereka pula nak bagi subsidi di mana akan ada banyak yang keciciran mengenai minyak masak. Benda basic issue seperti beras, dia tak boleh manage. Bagaimana dia nak manage mengenai ekonomi? Inflasi dia dah tipu dah, dia dah temberang dah, dia dah gunakan rahmah. Sebagai contoh, macam mana saya kata? Jadi kita tak payah pergi jauh, sebab daripada tahun 2023, 2024, orang yang sama masih mentadbir, kita akan tahu mereka ni adalah pattern of behavior. Pattern of behavior ni dia tak menipu. Begitulah orang tu, dia tak akan berubah. Sebagai contoh, air mineral. Air mineral ni lah contoh lah, saya bagi contoh. Air mineral ini kan digunakan sebagai salah satu sampel untuk mengira inflasi. Harga katalah sekarang sebenarnya RM2 kan. Datang kerajaan, si Rafizi bijak tu, dia kata RM2 mungkin kita keluarkanlah rahmah kan.
Kalau kita RM2 sebab tahun lepas mungkin RM1.80, naik 20 sen dah 10%. Macam ni nanti teruklah nampak kerajaan inflasi tu banyak. Jadi tahun ni dia kata, kau pergi buat jualan, kau pergi pasar kemah macam kemah kita ada sekarang ni. Satu don kita buatlah sekali setahun. Kita pergilah beli air mineral ni daripada kilang pada harga RM1.40. Kita jual, bukan saja kita jual pada harga RM1.40 tak ambil untung, kita subsidikan lagi guna duit cukai rakyat. Kita subsidikan, kita jual RM1.20. Maka bila orang datang cari sampling, sebenarnya di luar yang berjuta-juta botol, ratusan juta botol tu dijual pada harga RM2, adalah 30 botol dijual di jualan Rahmah pada harga RM1.20. RM1.20 tu masuk kepada awak punya sampling inflasi. Itu kerajaan yang awak ada. Awak rasa 2024 akan berubah? Sudah pasti tidak. Kau dah bohong, tambah pada tahun pertama ni kau dah bohong. Tahun kedua, kau buat kau punya action plan berdasarkan apa yang kau buat pada tahun 2023. Berdasarkan kepada satu ilusi yang kau cipta semata-mata untuk menunjukkan yang kau ni baik. Terdesaknya kerajaan sekarang. Menu Rahmah bila pada awalnya kita kata menu Rahmah ni dia nak gunakan sebagai sampling untuk menurunkan inflasi makanan yang dimasak di luar rumah. Kita dah kata, masa tu marah orang, kata saya palatau, kata saya Olivia palatau, kata Abang Samaya palatau, kata Nazrin palatau. Lepas tu menteri mengaku menu Rahmah RM5 yang bukan semua orang boleh dapat, yang orang jual bukan untuk tujuan ambil untung. Macam mana kau nak kira sebagai inflasi? Benda tu kan benda betul, kan? Kau gunakan untuk mengukur inflasi. Sekarang dah terdesak sebab yang meniaga menu Rahmah ni dah hilang. Dia daftar, dia dah hilang. Kerajaan punya terdesak untuk menunjukkan mereka ini kononnya buat kerja mengawal inflasi. Kerajaan suruh daftar orang yang meniaga menu Rahmah ni. Tak apa kau tak buat untung, tak apa. Aku bagi lagi kau subsidi. Jualan menu Rahmah yang bukan untuk 33 juta rakyat Malaysia boleh menikmati, government sanggup lagi keluarkan subsidi melalui pasar-raya besar semata-mata untuk kekalkan menu itu, semata-mata untuk rakyat atau untuk kerajaan. Untuk kerajaan saudara-saudara sekalian, supaya bila dikeluarkan inflasi, ayam dengan sayur, dengan nasi, siapa kata RM8? Kau boleh pergi kat sana, kita dah subsidize, orang tu tetap jual RM5. Itu cara kerajaan kau berfikir. Bila disentuh pasal tiada hala tuju ekonomi, tak ada hala tuju ekonomi, maka datanglah mengatakan, oh kita ada hala tuju ekonomi, kita nak pasang solar. Solar ni bakal memberikan jadi game changer. Solar game changer, saya tak tanya lagi, Rafizi, ada berapa unit kediaman di Malaysia? Tuan-tuan tahu tak berapa banyak unit kediaman kat Malaysia? Sekarang ini, kalau ikut berdasarkan statistik tahun 2020, ada 5,777,000 unit kediaman. Setiap 5,777,000 tu kau boleh pasang solar? Tak boleh. Solar punya industri pun dalam tempoh masa beberapa tahun lagi, seluruh dunia hanya dalam lingkungan 1.2 trilion. Macam mana seluruh dunia punya masa tu nanti kau nak kata benda solar akan menjadi satu game changer? Rafizi tak boleh fikir, Anwar tak boleh fikir. Kau berharap solar tu akan menjadi game changer, renewable energy akan menjadi game changer, sedangkan benda tu tak memberi impak langsung kepada KDNT kita. Apa kau punya hala tuju dalam tempoh masa 5 tahun? Berbeza seperti zaman Najib Razak. Okey, Northern Corridor sini, Southern Corridor sini, Central sini, kita nak bawa TRX. Tujuan kita buat TRX sebab kita nak naikkan kewangan Islam, jadikan hub kewangan Islam dekat Malaysia.
That is a real plan. Bukan setakat pasang solar atas rumah. How come can do that? How come can do that? Kau tak boleh fikir. Singapore growing because dia jadi financial hub. Malaysia ni tak elok-elok dia buat. Apa sahaja daripada Islamic finance, insect, dibaik-baik disusun kat Malaysia ni. Disusun daripada berbelas tahun yang lepas, melahirkan bijak pandai dalam kewangan Islam yang sektor itu membesar untuk dijadikan Malaysia ini sebagai pusat. Apa jadi sekarang? Satu demi satu syarikat gulung tikar. Satu demi pelbagai krisis makanan. Pelbagai krisis makanan. Tambah lagi, Mat Sabu jadi Menteri Keterjaminan Makanan Mahal. Menteri Keterjaminan Makanan dan Pertanian. Minta maaf. Saya pun pandai buat lawak juga, bukan Mak Sabu je. Saya tak balik mic je. Kan? Tapi ini yang kita ada. Kita ada Perdana Menteri yang salah, yang melantik menteri-menteri yang salah. Dan mereka inilah kononnya yang mahu mentadbir negara. So when you have any competent people working for you, you get what? Nothing. Bukan saja kau nothing, kau akan menanggung kerugian yang besar. Kita tak peduli bila Anwar kata, saya tak ambil gaji jadi Perdana Menteri. Anwar, kalau kau bijak, kau boleh bawa kita ke hadapan, kau ambil lah gaji lagi besar daripada Perdana Menteri Singapura. No issue. Kita kata, aku masuk, aku tak ambil gaji, jadi kau kena bersyukur. What for? Kau boleh bayangkan, ada tak agak-agak kalau anda pergi syarikat besar-besar? Contoh, pergi syarikat besar-besar. Saya nak jadi CEO syarikat, saya tak ambil gaji. Saya tak ambil gaji. Apa guna ada orang yang tak ambil gaji, lepas tu tak boleh buat kerja? Sebab itu, CEO syarikat yang besar-besar, gaji dibayar lumayan. Sebab mereka bergantung kepada performance. Kenapa Anwar takut nak ambil gaji? Sebab supaya takut nanti rakyat kecap. Anwar, aku bayar gaji kau. Kenapa kau tak buat kerja? Yes, kau mungkin save sikit duit gaji, tapi dah berapa banyak mudarat kau bawa kepada negara. So ini semua sekali, to simplify, kerajaan kita adalah kerajaan PR, public relation, perhubungan awam. Dia nak nampak elok segala-galanya, tapi sebenarnya rotten to the core. Image pada mereka lebih penting daripada substance. Image lebih penting daripada real result. Itu bahayanya kerajaan kita sekarang. Dia sanggup manipulasi apa sahaja untuk menunjukkan dia nampak baik. Very simple. Whatever happen pada tahun 2023, dia akan menjadi lebih teruk pada tahun 2024. Saya dan kawan-kawan adalah orang pertama yang membantah 8% SST yang bakal dikenakan kepada sektor logistik bermula tahun hadapan. Kami kata itu akan menyebabkan kenaikan harga barang. Hari itu juga kami diserang, mengatakan kau ni palatau. Every time bila kita cakap something tak boleh buat, dia kata kita membodohkan rakyat. Kita ni palatau. Kita bukannya cerdik sangat. Saya bukan cerdik sangat, saudara-saudara sekalian. Tetapi kita ada menteri, timbalan menteri, perdana menteri yang bodohnya tak bertebing. Orang-orang seperti saya dan kawan-kawan saya nampak outstanding. Kami bukan cerdik sangat. Saya terus terang cakap. Tapi orang lagi sana tu memang dah tinggal tak bertebing. Itu yang menyebabkan kita nampak lebih cerdik. Okay? Jadi bila kita bersuara pasal 8%, kau gila apa? Logistik tu, kau akan tambah kos pada logistik di saat kita sedang cuba mengawal kuasa hidup. Hari pertama, krik, hanya kami saja bercakap. Hari kedua, krik, masih kami saja bercakap. Hari ketiga, hari keempat, barulah mula keluar orang bercakap. Akhirnya sampai Lim Guan Eng sendiri bercakap, pasal bagaimana 8% SST dikenakan untuk logistik, bakal menaikkan harga barang. Sejak bila Lim Guan Eng jadi walaun?
Saya tak pernah pula jumpa dia bila kita ada sesi ramah mesra kelab walawan, kan? Saya tak pernah jumpa. Jadi kalau kau sebagai kerajaan, kau tak boleh fikir bagaimana benda seperti itu akan menyebabkan kos kenaikan sara hidup. Apa yang akan berubah pada tahun 2024? You have been in power for a year now. For a year. Bukan 3 bulan, bukan 100 hari. Tidak, a year. Kita kena ingat, Anwar Ibrahim bukan tidak pernah mentadbir negara. Anwar Ibrahim mempunyai pengalaman berpuluh tahun dalam kerajaan. Berpuluh tahun dalam kerajaan. Mula sebagai apa? Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Kemudian pergi ke Menteri Pertanian. Kemudian pergi kepada Menteri Pendidikan. Kemudian menjadi Menteri Kewangan. Dan juga Timbalan Perdana Menteri. He is not a freshie. He is not green dalam mentadbir negara. And yet, selepas dia balik, he is so clueless, dia tak tahu apa nak buat. Kalau saya CEO syarikat, kalau dia ni lah jadi seorang vice president ke apa, lama dah saya tendang dia. Lama dah saya tendang dia. So 2024 dia akan menjadi lebih teruk daripada 2023. Anda akan tengok kos sara hidup meningkat naik, inflasi nampak akan diturunkan. Saya sekarang nak cabar kerajaan. Jangan gunakan data daripada Rahmah sebagai sampling inflasi. Berani ke tak berani? Kerajaan tidak akan berani. Sebab bila tengok nanti dia tak pakai inflasi, dia tak akan gunakan Rahmah, lagilah hujung tahun hadapan dia akan disontot beramai-ramai oleh rakyat Malaysia. Tahun ni saja dah 60% rakyat Malaysia berpendapat kerajaan berada di landasan yang salah. Negara kita berada di landasan yang salah. Tak pernah terjadi ya tuan-tuan dan puan-puan. Dalam tempoh masa setahun kita jadi macam tu. Anwar Ibrahim pecah rekod. Tahun depan anda akan tengok kos sara hidup melambung-lambung tinggi. Tapi kononnya inflasi berada di tahap yang rendah. Satu. Anda akan tengok banyak subsidi yang ditarik akan menyusahkan rakyat. Anda akan tengok kerajaan kita akan buat banyak keputusan flip-flop. Anda akan tengok mana-mana so-called investment yang dibawa kononnya, dia pergi announce tahun ini kan, tak akan materialize kebanyakannya. Tapi dia akan sembang lagi, oh kita jumpa ke sana, kita dapat 1.5 trilion. Kita pergi ke bulan, kita dapat 80 bilion daripada orang-orang bulan. Benda tu akan pergi on and on and on. Nanti kita jatuhkan dia di PRU 16 atau dia jatuh sebelum itu. Itu saja. Saya minta maaf. 2024 is going to be even bleaker daripada 2023. Itu yang saya boleh cakap sebentar. Dia macam Wabar kata lah, kita ni tak cerdik mana. Cumanya kita nampak cerdik sebab ada orang lebih pingai. Itu masalah dia. Kalau anda nak tahu kan tuan-tuan sekalian, bila YB very serius, dia akan buat apa tahu? Dia akan buka spek. Dia duduk ujungnya ni. Bila dia buat macam ni, bersedialah anda untuk dibelasah secara berjemaah. Itu YB very jahat. Jangan main. Satu lagi YB lupa sebut. Tadi YB sebut tentang orang kata apa, first time kerajaan mendapat disapproval daripada rakyat dalam tempoh setahun. Satu lagi, inilah first time kerajaan menukar kabinet dia tak sampai setahun. Tak sampai setahun tukar kabinet. Dan yang kelakar, dah tahu dah? Ngam setahun tukar kabinet, sorry. Dan ketika itu, masa mula-mula kami cakap yang mungkin akan bertukar kabinet masa itu, aku lagi macam Obera. Duduk balik. Dan ketika kami cakap yang kabinet ini mungkin akan bertukar sebab menteri-menteri ini tak kompeten, anak papa ramai kata kami ini, biasalah ayat doa palantau, tunjuk pandai, macam bagus sangat, kenapa kau tak jadi menteri, kenapa kau tak jadi menteri, Waibara kena kutuk, saya kena kutuk, Zamir Hajar kena kutuk, kan? And then bila betul-betul perubahan kabinet itu berlaku, tiba-tiba pula anak papa macam mengakui yang kabinet sebelum ini tak kompeten. Tiba-tiba pula, itulah, dan sekali dengar cakap orang tua-tua, itu masalahnya, kan kena babab, mana muka. Itu kisah je tuan-tuan sekalian. Tapi saya nak tanya pada anda semua, termasuklah mereka yang mendengar dekat live. Anda rasa kecut perut tak bila mendengar apa yang telah disebutkan oleh Waibara?
Benda ini bukan berdasarkan kepada bayangan gurauan semata-mata ya. Benda ini bukan berdasarkan kepada ramalanku ramalanku tersasar belaka, tidak. Benda ini adalah berdasarkan kepada event-event yang telah digarap pada tahun ini. Apa yang disebutkan itu berkemungkinan besar akan terjadi. Dan saya cakap terus terang, sekarang ini pun bunga-bunga nak jadi itu memang dah ada. Dan betul lah cakap Viral. Kalau betul kerajaan jujur berkenaan dengan inflasi, jangan guna sampling berkenaan dengan rahmah. Tak ada kena-mengena rahmah dengan tu. Ibaratnya macam kita dah tengok company itu jual murah ke mahal buat saver ke, tapi kita ambil pendekatan masih tengok buat sale. Tak jadi, macam tu masalah dia. Itu namanya mengarut. Salah sampling masalahnya. Nak ambil tanpa rahmah. Ambil pada harga biasa. Harga pengguna yang naik turun tu. Jangan ambil harga yang telah ditopengkan, yang telah disolek, yang telah dihiaskan untuk cater kepentingan pihak-pihak tertentu. Itu isu dia. Dan memang kami ni antara mereka yang awal-awal menentang tentang rahmah ini. Sampai kami ini dituduh tidak mahu kerajaan meringankan beban rakyat. Masalahnya Viral, mana-mana kedai makan saya pergi, saya tak jumpa bil rahmah. Bila minta habis, bila minta habis, bila minta habis. Rahmah celah mana ni tuan-tuan kawan sekalian? Minta-minta bil rahmah habis. Berapa ramai antara anda semua yang betul-betul dapat rasa bil rahmah tiap hari? Tak dapat nolong bang. Kalau dapat sekali sebulan pun cukup syukur dah masalahnya. Itulah maksudnya bila kita meletakkan sesuatu pada falasi. Contoh mudah lah Ustaz. Ibaratnya macam kita jumpa seorang perempuan. Kan? Perempuan tu nampak cantik, molek, rupa-rupanya pakai filter. Kan? Lepas tu bila pakai filter, dia kutuk kita ni, kata kita tak handsome. Kita ni orang kata apa, tak handsome dan sebagainya. Tapi rupanya pakai filter. Lepas tu bila kata muka tak pakai filter, nafi pula. Dia kata, itu bukan muka saya. Masalahnya kan. Yang tahu je tahu, insyaAllah. Nak cakap lebih-lebih kan, tak pasal-pasal pula, dia datang ke sini. Terbang daripada Puchong terbang ke sini. Naya Akis. Baik. Okay. Balik pada Ustaz Zubir. Tadi kita dah dengar Ustaz berkenaan dengan apakah yang dijangkakan bakal berlaku sepanjang tahun 2024. Sekurang-kurangnya, sekiranya kalau kerajaan ini masih lagi mengekalkan dengan pentadbiran ala gangho seperti ini, pentadbiran yang tak ketahuan, yang orang kata apa, tak tahu entah celah mana perginya. Dan Ustaz sendiri tahu, macam tadi Ustaz sebutkan tentang keyakinan pelabur yang makin menipis disebabkan oleh masalah-masalah berkaitan dengan perundangan, tentang masalah berkaitan dengan keselamatan, masalah berkaitan dengan kepercayaan terhadap sistem kehakiman dan sebagainya, yang bukan nak kata salah sistem kehakiman, tetapi salah mereka yang cuba untuk memanipulasi keadaan, kan? Yang sistem kehakiman tak boleh buat apa-apa selain daripada terpaksa ikut flow tu, macam mana, kan? Sebab sistem kehakiman dengan legislatif, dengan eksekutif kan dia selari kan, perikutkan. Jadi Ustaz, bagi Ustaz, memandangkan kita dah disajikan hujung tahun ni dengan pemalsuan akta itu, pindaan akta ini, dan kemudian tahun depan pun kita pun takut ada isu berkaitan dengan persepadan semula sebagainya. Jadi pada pandangan Ustaz, tahun 2024 ni kita akan disajikan dengan apa lagi Ustaz masalah? Silakan. Sebelum sekejap sebelum Ustaz nak cakap, boleh tak Papa Mary untuk lancarkan tabur berapa? Sebenarnya nak lancarkan sebelum pusingan ketiga, tapi tak apa. Oleh kerana Kak Syamah minta kita lancarkan awal-awal, tak apa, kita lancarkan dahulu. Kalau anda perhatikan dekat bahagian kiri saya ataupun kanan anda, dekat kemah yang besar ni, ada satu banting tertulis sumbangan dana pembangunan pusat tarbiyah dan khidmat masyarakat PAS Petaling Jaya. Di mana sumbangan ini adalah untuk orang kata apa, membangunkan ibu pejabat PAS Petaling Jaya yang bukan sekadar menjadi pusat operasi PAS Petaling Jaya itu sendiri, tetapi juga menjadi pusat tarbiyah, di mana memang ada banyak perancangan untuk pusat tarbiyah ini, antara lain untuk orang kata apa, menjadikan khidmat masyarakat dan juga untuk orang kata apa, menarik orang ramai untuk mendekati Islam, membantu saudara-saudara baru dan macam-macam lagi aktiviti-aktiviti masyarakatan yang insyaAllah akan dilaksanakan dekat pusat tarbiyah dan juga khidmat masyarakat PAS Petaling Jaya ini. Jadi insyaAllah kutipan akan dilancarkan seiring dengan jawapan Ustaz Zubir berkenaan soalan saya tadi insyaAllah. Jadi silakan habiskan poket anda dengan sumbangan-sumbangan yang insyaAllah akan dibawa oleh petugas-petugas kita insyaAllah. Mudah-mudahan setiap sumbangan anda ini
akan diberikan ganjaran yang berlipat ganda daripada Allah SWT, dan mudah-mudahan Allah memberi mempermudahkan urusan kita semua, dan juga kita minta juga agar Allah mempermudahkan urusan PAS Petaling Jaya, seterusnya mempermudahkan urusan kita rakyat Malaysia. Mana tahu insya-Allah ada dari kita ini ada yang berhajat, ada yang berdoa. Mudah-mudahan Allah angkat doa itu ke sisinya dan doa itu dapat dimakbulkan asbab daripada sumbangan kita terhadap tabung untuk membangunkan pusat tarbiyah dan juga khidmat masyarakat PAS Petaling Jaya ini, insya-Allah. Baik, Ustaz Zubir, soalan saya tadi. Terima kasih Papa Berry. Nak sebut tentang apa yang bakal melanda 2024. Sebenarnya yalah, saya tak adalah boleh buat nak prophesize benda yang akan datang berkenaan aku tak lagi berkenaan dengan undang-undang. Tapi saya nak sebut di hujung tahun ni kes 47 lagi 47 kes yang di NEA itu, Bar Council, Majlis Pertuan Malaysia telah memohon atau memfailkan semakat kehakiman berkenaan dengan DNAA 47 kes tadi. Nak minta supaya Mahkamah Persekutuan membuat keputusan sama ada DNAA itu valid ataupun boleh diterima, legit, sah dari segi undang-undang atau tidak. Malangnya TPM yang terpalit dengan 47 kes tadi tu, dia membuat bantahan terhadap DNA. Sudah pastilah. Itu dari sudut perjalanan kehakiman memang macam itulah. Tapi dia nak menunjukkan bahawa tak ada apa yang baik akan berlaku pada tahun 2024. Sama ada undang-undang yang berkaitan dengan rakyat dan sebagainya. Memanglah setiap perubahan yang dibawa dalam kerajaan kadang-kadang dia diperundangkan sebab dia mesti melalui parlimen. Contohnya nak buat nak batalkan GST, SST dan sebagainya, itu sebenarnya mesti diundang-undangkan. Kalau tempang perjalanannya, jadi untuk memvalidkan, mensahkannya, sudah pasti akan ada undang-undang yang akan tincang. Itu yang berkaitan dengan pentadbiran. Di sebalik kelemahan pentadbiran kerajaan yang ada, sehingga timbul macam-macam isu, muncul pula macam-macam kesempatan diambil oleh orang. Isu keabsahan undang-undang syariah yang dibantah oleh Ni Elin. Sebenarnya kita kena terima hakikat bahawa negara kita dualisme dalam bidang undang-undang, iaitu ada undang-undang sivil, ada undang-undang syariah. Dua-dua ini coexist. Dia wujud secara bersama, komplement. Bukan satu merendahkan yang satu, satu lagi merendahkan yang satu lagi. Sepatutnya dilihat sebagai komplement. Dia coexist. Tetapi disebabkan kerajaan yang ada ni tak ada masa untuk membaiki mana-mana kedudukan undang-undang yang lemah supaya memperkukuhkan keabsahan mahkamah syariah tadi. Tak ada masa nak fikir. Bahkan mungkin tak pernah nak fikir pun. Bahkan mungkin dalam kepala ada kebencian, ada rasa dikatakan tak setuju dengan, mungkin kalau ada maka tak diberi perhatian. Lalu ada golongan yang mengambil kesempatan. Memang kalau kita baca peruntukan undang-undang memang banyak loophole. Tapi since 1984 pindaan perkara 121/1A menunjukkan bahawa kerajaan ke arah memberikan kedudukan mahkamah syariah, sehingga
membataskan mahkamah sivil untuk campur tangan dalam urusan mahkamah syariah. Memang kita telah mewarisi undang-undang kita ini daripada common law. Kita warisi. Walaupun kita ada banyak perbezaan. Walaupun kita bentuk di dalam bentuk statute. Sebab common law actually tak ada statute. Tetapi apa yang diubah, apa yang telah diberikan, laluan itu telah diketepikan, dilupakan, tidak diambil perhatian. Tak ada usaha yang menyeluruh untuk membetulkan keadaan. Memanglah kalau kita baca jadual 9, senarai 1, senarai 2, state list, federal list, maka akan timbul macam-macam. Maka kerajaanlah yang berperanan untuk membetulkan perkara tadi. Sebab kerajaan yang memiliki sokongan majoriti dalam parlimen. Sebab itu jadi kerajaan. Tapi adakah kerajaan ini berusaha untuk memberi kekuatan? Tak. Bahkan kalau kita tengok kes nama Allah pun sudah cukuplah. Kerajaan ini menarik balik rayuan. Nampak tak? Betapa mereka tak sensitif dengan isu perundangan untuk memperbaiki sistem perundangan yang ada, loophole, ruang-ruang yang boleh dicelah-celah ni tak nak dibaiki, tak nak ditampar dan sebagainya. Bahkan mereka tarik ruang yang masih ada dalam isu penggunaan kalimah Allah. Ini sensitif. Bagi orang Islam adalah isu sensitif. Tuan-tuan, saya tak nak cakap banyak sangat. Saya nak bagi ruang kepada Papa Berry menginterview Wendy Viral yang bercakap viral. Saya pun tak tahu yang YB itu yang bercakap. Saya ingatkan yang berkhidmat, yang bersuara viral. Tak apalah. Cuma kalau kita tengok tadi akan berlaku satu, kita katakan, kepincangan kepada sistem mahkamah syariah di atas. Sebenarnya tak pernah berlaku, tiba-tiba berlaku. Kerana apa? Kelemahan pemantauan, kelemahan untuk melakukan amendment, pindahan kepada undang-undang yang ada. Ini yang jadi sebab. Jadi orang pun kritik. Kalau sebut banyak lagi isu-isu yang berkaitan, tapi yang menyedihkan sekali, penutup 2023 ni membayangkan apa kita katakan nasib gelap kepada masa depan. Ialah apabila yang disebut oleh Papa Berry, Section 498 Kanun Keseksaan, Penal Code Section 498. Undang-undang dia ni bukan untuk orang Islam je tau, dia untuk semua orang. Iaitu undang-undang yang menetapkan suatu kesalahan bagi orang yang mengganggu isteri orang dengan tujuan untuk, kita katakan, seduce, to have sexual intercourse. Sebab dia X-rated kan. Dia goda isteri orang untuk having sexual intercourse. Otak manusia mana yang boleh terima bahawa ini undang-undang ini tak boleh? Otak manusia mana yang boleh terima bahawa boleh, bukan satu kesalahan untuk goda isteri orang untuk melakukan sexual intercourse? Bukan orang Islam, orang bukan Islam pun saya tak boleh terima. Pincangnya negara ini. Undang-undang yang telah menjadi asas kita adalah budaya ketimuran. Ini kita punya kebanggaan kita. Kita sebut budaya ketimuran, budaya ketimuran. Tapi akhirnya undang-undang yang basic macam ni, dia bukan sahaja akan mencetuskan kemarahan, tapi boleh jadi pergaduhan dan pembunuhan. Berapa banyak orang mati kerana ganggu orang. Ini ajak isteri orang untuk sexual intercourse. Tak salah tuan-tuan.
Masak. Jadi apa pikiran kita sekarang? Apa yang akan berlaku pada masa depan negara? Boleh lebih teruk lagi tuan-tuan. Saya rasa malah kasih dia banyak-banyak. Cukuplah tuan-tuan tengok. Undang-undang 1 ni saja pun sudah begitu mengecewakan. Kerajaan yang ada pada hari ini sangat mengecewakan. Sambung boleh. Betul lah, sebab ada orang argue, oh 498 tu masuk, maknanya akan bagi kuasa pada mahkamah syariah. Tapi itulah dia. Orang bukan Islam, mana ada masuk bawah enactment jenayah syariah. Kalaulah contohnya kan, kita ambil satu nama lah ya. Katalah Jimmy, isteri nama Amy. Isteri nama Amy tu digoda oleh Johnny. Semua bukan Islam Melaka, contoh So, Johnny bolehlah ajak Amy tu berjimat ke apa-apa ke, tak ada masalah. Dan Jimmy tak ada buat apa-apa. Sebab 498 tak ada, betul tak? Betul. Dan noh bang. Kan? Kalau at least kita orang Islam ni masih lagi ada enactment jenayah syariah, itu pun tolak tepi lah, yang dia boleh cabar dekat mahkamah persekutuan dekat apa-apa, tolak tepi lah. Kan? Tapi at least ada enactment jenayah syariah yang masih lagi melarang orang untuk menggoda isu orang lain. Tapi kalau bukan Islam, apa mana yang larang? Oi, confirm tahun depan, silap-silap, kes pembunuhan berkaitan dengan jenayah cinta ini makin bertambah. Masa tu tuan-tuan sekalian, negara kita ni boleh jadi macam cowboy, tahu masalah, nauzubillah. Undang-undang cowboy dia kena pakai sebab sudah tidak ada lagi undang-undang yang hendak mempertahankan wanita-wanita, isteri-isteri yang bukan Islam ini. Sekarang ni pun banyak kes, kalau dah tak ada undang-undang, apatah lagi tuan-tuan. Betul lah, itu pun dah membuatkan saya kecut perut mendengarnya. Dan satu lagi, kita terlupa nak sebut Ustaz. Hujung tahun ni juga kita sajikan dengan seorang bukan Islam tiba-tiba pula nak mencadangkan letak seorang pakar bukan Islam dalam jawatan kuasa teknikal untuk pelaksanaan undang-undang syariah peringkat DUN, sampai kena tegur dengan Sultan Selangor, sampai Sultan Selangor murka. Dan kita tengok respon Menteri Agama secara terus terang mengecewakan. Dia kata, oh tak ada asas, benda ni tak ada asas sebenarnya, tak boleh macam tu. Tapi respon Perdana Menteri jauh lebih mengecewakan. Beliau bukan sekadar tidak mengeluarkan kenyataan sendiri untuk mengecam tindakan ahli parlimen yang tidak bertanggungjawab itu, bahkan beliau hanya menunggang ataupun sadar menggunakan kenyataan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Oh, saya dukunglah titah Sultan Selangor tu, tak keluarkan kenyataan sendiri. Okey, tolak tepi yang tu. Dia boleh tambah lagi ujung tu Ustaz. Dia kata, tapi orang bukan Islam boleh tulis dekat MKI untuk meleraikan sebarang kekusutan. Itu pun tindakan dah mengundang orang bukan Islam masuk campur. Orang bukan Islam, minta maaf ini bukan 3R tau. Tetapi inilah amalan tentang undang-undang syariah dekat negara kita ini. Bak kata titah Sultan Selangor, orang bukan Islam jangan masuk campur urusan undang-undang Islam. Tapi bila Perdana Menteri kata, oh orang bukan Islam boleh tulis dekat MKI kalau ada masalah, kalau ada kekusutan nak leraikan. Mana boleh macam tu, tak ada kena-mengena dengan dia orang. Pecah suara dah. Tak ada kena-mengena dengan mereka masalahnya. So kalau benda tak ada kena-mengena dengan mereka, apakah hak mereka untuk tulis surat dekat MKI ke, hantar email ke, nyanyikan lagu ke, bergurindam ke dekat MKI nak minta clarification? Oh, undang-undang syariah ni macam mana, nak minta clarification? Tak boleh macam tu. Jadi saya minta sangat Perdana Menteri, tolong betulkan kenyataan anda, sebab kenyataan anda itu telah memberikan implication yang anda sebenarnya ada sedikit bersetuju dengan apa yang telah diungkapkan atau dicadangkan oleh ahli parlimen beruas, iaitu Ngeh Kuham tersebut. Ini cakap terus terang ini bab perundangan ni. Baik. Daripada cerita perundangan, salah satu keminatan saya nak balik ke isu yang juga merupakan keminatan saya, iaitu bidang ekonomi dan juga tata kelola. Aku dah nak terikut dah cakap tata keliwat ni, udah hal masalahnya. Telah mencemarkan pemikiranku. Bang, saya boleh Mekah bang, fikir tentang suci ni, tolong jangan cemarkan. Tak ada main-main je. Okey, tapi dengan Wahid Baril ni memang saya cakap terus terang, dia seorang yang orang cakap terus terang memang akan sentiasa rattle the cage. That's why ramai orang koyak dengan dia. Dan dia selalu cakap dia akan mereka koyak. Dari dia orang koyak itu, mereka akan banyak lakukan kesilapan. Dan memang terbukti pun masalahnya. Baik, Wahid Baril. Sekarang ini, tadi Wahid Baril telah berceritakan tentang apa yang telah berlaku pada 2023. Permulaannya bagaimana Wahid Baril bertindak sebagai salah seorang pempengaruh yang membawa isu-isu rakyat, terutamanya berkaitan dengan ekonomi dan juga tata kelola. Kemudian Wahid Baril telah menceritakan tentang beberapa perkara yang telah disentuh
oleh YB Viral yang akhirnya menjadi kenyataan satu persatu. Kemudian YB Viral telah memberikan satu gambaran ringkas tentang apakah yang bakal berlaku untuk ekonomi, untuk rakyat, untuk tata kelola pada tahun depan. Dan sekarang ini, untuk soalan pada pusingan terakhir ini YB Viral, sebelum kita mungkin buka pada soalan penonton jika ada, apakah pandangan YB Viral, apakah harapan sebenarnya YB Viral sebenarnya? What is your hope untuk masa-masa yang mendatang untuk tahun 2024 ini? Walaupun kita tahu the situation is going to be bleaker than now. Tapi apakah harapan, at least lah secervis harapan YB Viral berkenaan dengan keadaan ekonomi negara kita ini, berkenaan dengan tata kelola, sebab kita tahu kalau benda ini menjadi lebih teruk, yang akan menerima impak ni secara terus ialah rakyat. Dan termasuk kita jugalah, sebab kita pun rakyat. Jadi YB Viral selalu menceritakan dekat video-video YB Viral tentang cadangan-cadangan YB Viral, because inilah YB Viral, tuan-tuan. Dia kalau mengkritik, dia tak kritik kosong, tapi dia akan kritik dengan cadangan. Malangnya cadangan itu saya dianggap macam palatau. Jadi mungkinlah pada malam ini, mungkin YB Viral boleh memberikan sedikit harapan YB Viral sendiri, atau mungkin juga sedikit cadangan lah, kalau lah mereka nak dengar kata-kata YB Viral ini, insyaAllah sebagai penonton. Harapan saya ini saya tujukan kepada Fahmi Fazil. Janganlah ban akaun TikTok saya lagi. Susah waliwat-waliwati nak keep track sebab saya buka akaun baru. Tapi sebenarnya guys, saya punya harapan very simple. Sebab kita dah tahu yang kita dah anticipate tahun hadapan akan menjadi tahun yang lebih teruk. Kerajaan sekarang adalah kerajaan yang takut pada bayang-bayang sendiri. Kerajaan ini adalah kerajaan yang sensor rakyat dia. Rakyat bersuara, dia akan sekat suara itu sebab dia takut. Sangat takut. Saya tak terperanjat apabila Rafizi menyifatkan saya adalah ancaman terbesar kepada negara. Benda ni kena tahu daripada bulan 4. Bulan 4, bulan 3, dia dah classify siapa ancaman terbesar kepada negara. Itu adalah something yang kita tak jadi hairan. Tapi kerajaan ini adalah kerajaan yang menyekat kebebasan suara. Saya nak terus terang cakap, pada tahun lepas, ketika Ismail Sabri teruk kena. Saya malah Ismail Sabri pakai baju mahal-mahal di saat rakyat masih tengah risauan. Saya tak pernah kena apa-apa. Ketika Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, pada awal tahun lepas, bulan Januari ke bulan Jun, kerajaan hanya keluarkan 20 arahan kepada TikTok untuk turunkan video. Tahun ini kan, kita ada berapa arahan? Lebih daripada 300, betul? Kan? Ada 300 lebih arahan daripada kerajaan untuk sekat video-video. Itu yang kita hadapi sekarang, masalah ini. Kita sekarang ni berada dalam situasi, minta maaf saya nak sebut, mungkin tak suka didengar oleh ahli-ahli PAS ataupun ahli-ahli Bersatu, ahli-ahli Perikatan Nasional. Kita berada dalam satu situasi di mana ahli-ahli parlimen pun takut untuk bersuara, ahli-ahli parlimen pembangkang. Nak kata saya kecewa, ada sedikit kecewa. Tapi kita telah bekerjasama dengan ramai ahli parlimen tahun ini dan juga dengan adun-adun daripada Selangor tahun ini untuk cuba membawa perubahan. Kita kerjasama daripada segi soalan yang perlu dibawa dan segala-galanya. Harapan saya ialah tahun ini, saya faham kenapa ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional tak berani sangat, tak lantang sangat bersuara, sebab mereka berhadapan dengan seorang diktator yang sangat takut kehilangan kuasa dan sanggup buat apa sahaja. Itu kepercayaan saya, apa yang saya percaya. Tapi saya berharap ahli-ahli parlimen, Ustaz, tolonglah pesan dekat ahli-ahli parlimen, bersuaralah lebih lantang. Kita perlukan suara dalam parlimen tu untuk jadi lebih kuat. Lebih kuat daripada tahun ini. Kita nak ahli parlimen bijak tanya soalan. Kita nak ahli parlimen buat workshop sebelum parlimen buka. Saya dah tawarkan, kawan-kawan saya dah tawarkan, kalau ada ahli-ahli parlimen, adun-adun Selangor yang memerlukan bantuan daripada segi komunikasi, macam mana diajar dari segi komunikasi, datang. Kita akan bantu. Sangat-sangat penting kita semua berganding bahu sekarang. Mereka seperti saya
mereka seperti ahli parlimen dan rakan-rakan yang mungkin tak berani keluar bersuara. Kita kena jadi satu unifying voice, satu suara yang bersatu untuk menentang segala apa yang berlaku. Very likely kita buat bising, dia ni ada saya nampak tahun ini mungkin 20% dia akan terus ambil sedar tau, walaupun dia bebal lah, macam orang kata pahat dengan tukul, ketuk, lepas tu jadi. Yang lain ni sama ada dia main-main je nak ambil sampai dia dah tersontot baru dia nak buat perubahan itu, atau yang lain dia cuba just dismiss it as pembodohan. So orang seperti saya, Papa Barry, Zam Yahya dan yang lain-lain ni akan sentiasa disekat. Tak menjadi masalah, akaun saya hilang tak apa, saya tak jadi masalah, itu hanya akaun TikTok, biarlah, tak kisah. Minggu lepas di Sungai Rumput turun, kita bawa cerita bagaimana keluarga, 20 keluarga diusir, saya turun, cerita apa yang berlaku, akaun saya terus dihantar ke bulan. Tapi berbaloi kerana kita dapat berjaya memberikan ruang kepada mereka yang nak diusir keluar tu, termasuklah seorang guru pastipas, seorang sarjan yang bertugas dengan PDRM, diberikan ruang lebih lama untuk buat persediaan untuk keluar setelah dilayan secara tidak adil pada pandangan saya dan diberikan sebuah hati. So akaun tu kena restrict, tak apa, tak jadi masalah. Tapi saya sangat memerlukan sebenarnya tahun hadapan, Ustaz, untuk ahli-ahli parlimen ni. Saya pernah cakap kepada Adun Selangor, kerjasama dengan kita, bukannya kita tak minta apa-apa, kerjasama. Kita dah bantu, kita boleh bagi data yang anda tak ada kita bagi, data apa yang tak ada kita bagi. Kalau dulu dia ada Rafizi yang boleh jatuhkan Najib, sebenarnya kali ini kita ada lagi ramai orang yang lebih hebat daripada Rafizi. Kena ingat, Rafizi ada track record kalah saman 300,000, terpaksa minta sedekah. Rafizi ada track record terpaksa mohon maaf di luar mahkamah. Rafizi ada track record berkaitan dengan tabung haji. Alhamdulillah, berapa ramai saya dan kawan-kawan saya setahun ini yang diorang berani kacau, yang diorang dah saman. Hantar surat, tiba-tiba krik sebab kita surat lawyer notice of demand tu telah confirm apa yang kita cakap. Terus senyap. Sebenarnya kita mempunyai ramai pengaruh aktivis isu rakyat yang mampu bersuara, tapi kita kena synergize dengan ahli parlimen, kita kena synergize dengan Adun. Itu paling penting di luar dan di dalam dewan, kan? Kita hanya mampu bersuara sekarang ini, kita tak banyak benda lain yang boleh buat, kita hanya mampu bersuara. Dan saya rasa kena ada satu kerjasama. Itu saja harapan saya. Saya tak kisah kerajaan datang ketuk pintu, raid office saya, Abang Zam ke kawan-kawan saya ke, kan, semua kena, tak kisah, kita dah bersedia. Itu adalah risiko yang kita berani ambil. Kita tak ada masalah dengan itu. Yang kita nak adalah kerjasama dengan pembangkang. Bukan kerana saya ahli PAS, tidak, kan, bukan kerana saya ahli Bersatu, tidak, tetapi kita memerlukan pembangkang untuk memastikan kerajaan yang dah tersasar ni tak sampai terus keluar daripada landasan. At least kurang-kurangnya kita boleh kontrol sedikit. So itu adalah benda yang saya nak. Yang lain saya tak peduli sangat. Kerjasama kena mampan antara kita dan yang berada dalam parlimen, yang berada dalam Dewan Undangan Negeri. InsyaAllah kalau kita boleh buat sebegitu, kita ada satu force ataupun ada satu pasukan yang sukar. Lagipun saya rasa mungkinlah ahli parlimen pembangkang, ada pembangkang nak bersama dengan mereka yang dianggap sebagai ancaman terbesar kepada negara. Sudah pasti mempunyai mereka yang dianggap ancaman terbesar kepada negara akan membantu ahli-ahli parlimen, elected rep, wakil-wakil rakyat di pembangkang. Itu saja harapan saya. Yang lain kita tengok case by case basis. Yang kena remain constant adalah kerjasama antara mereka seperti kami dan juga pemimpin-pemimpin parti, wakil-wakil rakyat. Itu saja yang saya cakap. Terima kasih. Alright, terima kasih Pak Barel. Apa yang penting, kerjasama. Ustaz Zubir, harapan berkenaan dengan perundangan pada tahun depan, insyaAllah. InsyaAllah secara ringkas, untuk kalau kita harapkanlah
kerajaan yang ada. Tak tahulah boleh harap ke tidak. Tetapi perlu berlaku pindaan perlembagaan bagi menghalang perkara-perkara yang kita sebut tadi. Termasuk dengan mudahnya menggugurkan 47 kes yang telah bertahun dibicarakan. Mesti ada ruang untuk kita halang perkara ini boleh berlaku. Dan dia perlu dilakukan melalui pindaan perlembagaan. Mungkin salah satunya. Tapi boleh kita harap. Jadi harapan yang terbesar ialah kita kena rubah. Tak ada jalan lain. Kalau nak harap tak boleh. Sebab kalau dia buat benda ni, yang ada sekarang jatuh. Timbalan jatuh, mungkin kerajaan jatuh. Rela kau mereka buat pindaan yang menyebabkan mereka jatuh? Tak akan sekali-kali. Jadi bazir masa je cerita harapan-harapan. Harapan kita adalah kita jatuhkan kerajaan ni, walau macam mana pun. Sama ada kita jolok sampai dia gugur macam buah muda, walaupun belum masak lagi gugur, kena buat. Sebab tak boleh harap. Macam mana nak harap orang yang tidak boleh diberi harapan? Harapan menjadi debu. Harapan tinggal harapan. Janji pun tak dikontai dan sebagainya. Walau bagaimanapun, perlukan kepada pendetailan tindakan dari sudut perlembagaannya, dari sudut menjaga kedudukan. Yalah, sebenarnya negara ni dah harmonis belum? Tak ada masalah, tak ada isu. Tapi dia jadi isu apabila suara orang tertentu diberikan ruang melampau. Itu yang jadi mencadangkan jawatan kuasa gubal undang-undang DUN untuk Islam tu orang bukan Islam. Sebelum ni zakat untuk orang bukan Islam. Sebelum tu kita pun dapati bahawa ada negeri-negeri yang melantik jawatan kuasa masjid sebab daripada orang bukan Islam. Ada beberapa negeri lantik ahli jawatan kuasa masjid orang bukan Islam, ahli jawatan kuasa masjid. Tuan-tuan, masuk akal tu, masuk akal. Orang bukan Islam jadi ahli jawatan kuasa masjid. Ada tak tuan-tuan kat sini orang Islam nak jadi ahli jawatan kuasa temple? Mereka boleh minta jadi ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, dan jadi pun. Jadi tak ada harapan. Saya kata memang tak ada harapan. Tak payahlah siapkan apa-apa harapan. Lepas ni kita bagi orang nyanyi lagu harapan ke apa ke. Allah Ta'ala alam. Harapan setinggi gunung musnah menjadi debu. Jadi sikit je, sikit. Yang lebih royalty. Okey. Jadi insyaAllah Kak Syamah masih sempat nak tanya soalan atau tak? Tak ada, tak sempat. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh ajukan kepada inbox kami bersama-sama. Nanti kita akan jawab dalam bentuk video insyaAllah. Sebab kita boleh berprogram sampai pukul 12 saja, 11.59 tepatnya. Sebab kita dah berikan ruang kepada Dan Baskers untuk mengibukan kita sebagai penutup pada malam ini insyaAllah. Jadi terima kasih kepada YB Viral, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Zubir atas kata perkongsian yang sangat-sangat luar biasa, atas insight yang sangat-sangat berguna sebenarnya untuk membuka mata, telinga, hati kita berkenaan dengan apakah yang telah berlaku, yang sedang berlaku dan yang berkemungkinannya akan berlaku sekiranya kalau kita terus berkerajaankan seperti mana ini. Dan saya sebenarnya setuju dengan YB Viral. Kita ni bukanlah nak masuk rakyat untuk turun ke jalanan, turunkan kerajaan. Macam mana yang berlaku zaman saya bersama-sama dengan geng Pakatan Rakyat dulu kan. Sebab terbalik kita sogor semua. Kita cuma hendak kerajaan ni buat kerja je. Tapi kalau kerajaan ni tak reti buat kerja, dan janganlah marah sekiranya kalau rakyat makin kuat meminta kamu turun. Dan kita harapkan pada ketika itu, pihak Perikatan Nasional benar-benar bersedia untuk menjadi kerajaan in waiting. Sebab bila rakyat telah terluka, mereka memerlukan Perikatan Nasional yang cukup kuat dan padu untuk menggantikan sisa-sisa yang sangat-sangat mencederakan hati ini insyaAllah. Boleh? Okey, insyaAllah. Jadi,
mewakili Wabi Viral, mewakili Ustaz Muhammad Zubir Embong dan juga diri saya sendiri, dan juga menyampaikan salam daripada Kak Dayang Queen Intan yang tak dapat bersama-sama kita pada malam ini. Saya ingin menyusun 10 jari memohon ampun atas segala ketelanjuran dan juga kekurangan sepanjang kami mengendalikan sejak dari awal saya bercakap seorang-seorang sampailah kita berforum santai seperti ini, insyaAllah. Dan mudah-mudahan pada tahun depan kita akan kembali berjumpa dalam program-program seperti ini. Dan seperti biasa, bagi anda yang di TikTok, dekat sini atau di mana-mana saja, boleh follow akaun Wabi Viral 04. Itu Wabi Viral akaun yang terbaru. Selepas satu akaun kena ban, 2 akaun kena hantar ke laut dalam. Dan juga boleh follow Muhammad Zubir Embong dan juga PAS Petaling Jaya, akaun TikTok dan juga Facebook, insyaAllah. Dan juga diri saya sendiri, Papa Bay Studios 3.0. Dengan harapan, janganlah akaun kami kena ban lagi. Seksa bang dapat follow, masalahnya kalau dekat. Itu akan berlaku. Tapi itulah dia. Tapi itu tuan-tuan sekalian, dengan mengakhiri program kita malam ini, saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.